Kalau ikut statistik tuan-tuan, Johor yang paling tinggi yang diambil tindakan bawah buang kerja tuan-tuan, 46. Kalau ikut statistik, Johor yang paling banyak untuk tahun ni tuan, kita ada buang kerja. Tengah hari, salam sejahtera kepada rakan media. Terima kasih kerana hadir pada tengah hari ini. Ada dua isu yang saya akan sentuh dalam sidang media pada tengah hari ini. Yang pertama ni berhubung dengan tindakan tertib kita ke atas pegawai dan anggota polis tuan-tuan. Untuk makluman rakan media sekalian, pada 10 Disember tuan, pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor tuan, telah menangkap seramai 4 anggota polis daripada Balai Polis Kota Tinggi tuan. Semua suspek terlibat dalam penyelundupan dadah di lokap IPD Kota Tinggi pada 3 Disember tuan. Kesemua suspek ni berumur dalam lingkungan 28 hingga 36 tahun dan telah pun dikenakan tindakan di bawah Seksyen 3 Braket 1 Akta Dadah Berbahaya tuan, langkah-langkah pencegahan khas. Dua daripada anggota terbabit tuan-tuan telah disahkan positif MAT tuan. So kalau untuk sebagai latar belakang tuan, kita tangkap itu ada 10 orang tuan, 9 anggota, seorang anggota polis, termasuk seorang pegawai polis dan seorang awam. Daripada 10 ni tuan-tuan, 5 kita bebaskan untuk dijadikan sebagai saksi pendakwaan. 4 yang saya katakan tadi kita kenakan tahanan di bawah LPK, termasuk 1 orang awam. So ada 5 orang yang kita ambil tindakan tuan. Dalam konteks tindakan tata tertib juga tuan-tuan, mulai Januari tahun 2020 hingga kini tuan-tuan, Jabatan Integriti Pemantauan Standard Johor ataupun JIP tuan-tuan telah membuka kertas siasatan tata tertib KST sebanyak 230, membabitkan seramai 32 pegawai kanan, 246 pegawai rendah polis dan 2 pegawai awam dengan salah laku merupakan yang tertinggi tuan-tuan, iaitu sebanyak 154, ikuti dengan kes dadah melibatkan 46 kertas siasatan tata tertib tuan-tuan. Dan JIP Johor tuan-tuan telah membuka sebanyak 161 kertas inkuari tata tertib yang membabitkan seramai 78 pegawai kanan dan 152 anggota pangkat rendah. Ini berkaitan dengan tomahan dan surat layang. Dan hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak JIP juga seramai 32 pegawai dan anggota telah diambil tindakan tata tertib di peraturan 7 tuan, iaitu tindakan buang kerja atau turun pangkat. Sementara 162 pegawai dan anggota yang diambil tindakan tata tertib tuan di bawah peraturan 36, tindakan bukan tujuan buang kerja atau turun pangkat. Dan 37 lagi tuan-tuan pegawai dan anggota diambil tindakan tata tertib di bawah peraturan 33. Yang ni yang mana telah disabitkan di mahkamah tuan. Mereka akan dibuang kerja, telah pun dibuang kerja tuan. Dan sehingga kini tuan-tuan terdapat seramai 45 pegawai kanan dan anggota yang ditahan kerja. Seramai 14 orang telah digantung kerja dan seramai 46 orang anggota telah dibuang kerja melibatkan pelbagai kesalahan jenayah dan salah laku tuan. Tindakan buang kerja dijangka akan bertambah memandangkan masih terdapat kes tata tertib dan siasatan dan juga kes dalam pembicaraan mahkamah. Kebanyakan tindakan buang kerja yang kita ambil tuan-tuan melibatkan penyalahgunaan dadah tuan. Dan bagi tahun ini saja tuan-tuan, seramai 54 kes tanggapan ke atas anggota telah dibuat, di mana seramai 22 ditangkap oleh JIP Johor dan dibuat serangan ujian air kencing. Secara mengejut, selain itu JIP Johor juga telah berjaya menangkap 1 anggota terlibat dalam kes curi kenderaan, 1 anggota terlibat dalam kes melindungi warga asing, 2 anggota terlibat dalam kes pemerasan orang awam dan 1 kes pemilikan daun ketum tuan. Dan dalam konteks pemantauan ke atas IPD tuan dan juga balai yang bermasalah, JIP Johor telah membuat kajian dan semakan ke atas setiap balai polis dan setiap bahagian dalam pejabat polis daerah di seluruh kontijen Johor tuan. Dan hasil siasatan yang dibuat didapati sebanyak 4 buah balai polis dan 1 bahagian di sebuah pejabat polis daerah yang mana anggotanya melebihi 30% mempunyai masalah rekod integriti lampau yang serius
dan berpotensi akan menjadi masalah kepada balai dan cawangan berkenaan. Jumlah keseluruhan keanggotaan di balai dan cawangan tersebut adalah seramai 263 orang pegawai dan anggota, seramai 91 mempunyai rekod tata tertib. Kesemua mereka telah dikenal-pasti dan akan mengikuti program My Liability yang melibatkan sesi kaunseling dan runding cara oleh bahagian agama dan kaunseling ataupun bakar. Kerana dikuatiri mereka ini akan melakukan jenayah berulang dan jika perlu mereka akan ditukarkan. Bagi pegawai dan anggota yang punya rekod jenayah, JIP Johor telah mengesan seramai 22 pegawai dan anggota yang mempunyai rekod jenayah lampau, termasuk dikesan merupakan orang dikendaki atau wanted person sebelum memasuki perkhidmatan polis. Dan mereka ni sedang berkhidmat dan kita akan mengambil tindakan, JIP akan mengambil tindakan. JIP Johor juga telah mendapat aduan berkaitan salah laku sukarelawan polis ataupun PWR yang merupakan unit sokongan bantuan dalam PDRM, tuan-tuan. Jumlah siasatan untuk unit anggota PWR yang siasat oleh JIP pada tahun ini, tuan-tuan, ada sebanyak 7 kes yang melibatkan kes penyalahgunaan kuasa, penipuan dan tuntutan palsu. Dan JIP Johor sedang membuat semakan dengan Pejabat Polis Bukit Aman untuk bidang kuasa ke atas sukarelawan ini berkaitan dengan aduan yang telah diterima. Dan pada waktu yang sama, JIP Johor telah menyemak latar belakang kesemua anggota PWR kontingen Johor berjumlah seramai 829 keanggotaan dan mendapati 2 orang pegawai PWR dan 42 anggota PWR mempunyai rekod jenayah semasa dalam perkhidmatan PWR. Dan ada di kalangan mereka, tuan-tuan, yang telah pun disabitkan dengan sabitan mahkamah. Mereka-mereka ini masih berkhidmat di balai-balai yang dan akan disyorkan untuk ditamatkan perkhidmatan dalam waktu terdekat, tuan-tuan. Dalam konteks aduan pula, tuan-tuan, sehingga kini JIP Johor telah menerima sebanyak 499 pengaduan melalui pelbagai sumber aduan, dalaman dan orang awam bagi melaporkan salah laku dan ketidakpuasan hati terhadap pegawai dan anggota polis Johor. JIP Johor memberi jaminan bahawa setiap aduan akan disiasat dengan telus dan tidak akan melindungi setiap kesalahan salah laku yang dikenal-pasti. Dan Jabatan Integriti Pematuhan Standard Johor, tuan-tuan, JIP telah digerakkan untuk bertindak secara proaktif dalam menangani isu salah laku dengan cara membuat pemeriksaan urin, pemeriksaan rekod jenayah, tata tertib, semakan latar belakang dan anggota termasuk anggota sukarelawan polis ataupun PWR, tuan. Dan serbuan ke atas maklumat yang diterima berkaitan dengan pegawai dan anggota, tuan. Polis Johor sekali lagi memberi jaminan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Johor akan terus memantau, membuat risikan serta bertindak proaktif dalam menangani isu salah laku warga PDRM Johor, tuan. Mana-mana pegawai dan anggota yang terlibat dalam salah laku tidak akan dilindungi, termasuk pegawai atasan jika didapati gagal melaporkan salah laku yang berlaku, tuan. Kita akan mengambil tindakan tegas. Yang kedua, tuan-tuan, ini berhubung dengan pembenterasan kegiatan ahlong dan gangster, tuan. Mulai pada 1 Januari tahun 2020 hinggalah ke tarikh hari ini, tuan-tuan, Polis Kontingen Johor telah membuat tangkapan seramai 296 individu yang terlibat dalam kes pinjaman wang tanpa lesen ataupun alung. Daripada jumlah ini, seramai 247 individu telah ditangkap oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, manakala 49 ditangkap oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Bagi sepanjang tahun 2020, tuan-tuan, sebanyak 338 kertas siasatan telah dibuka melibatkan kejadian jenayah yang dilakukan oleh kumpulan alung ini, tuan. Daripada jumlah ini, sebanyak 217 kertas siasatan oleh Jabatan Siasatan Jenayah, manakala 121 kertas siasatan disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, tuan. Dan sepanjang tahun 2020, tuan-tuan, Polis Kontingen Johor telah berjaya menumpaskan 9 sindiket alung, di mana seramai 41 individu yang terdiri pada 38 lelaki Cina, 1 lelaki Melayu, 1 lelaki India dan 1 perempuan Vietnam, berumur di antara 23 hingga 46 tahun, telah diambil tindakan di bawah Akta Penjagaan Jenayah ataupun POKA. Dan daripada jumlah ini,
36 orang telah diambil tindakan poka oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Dan seramai 5 orang di bawah tindakan poka diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, tuan-tuan. Daripada jumlah ini, 41 individu dikenakan tahanan poka, seramai 10 individu dikenakan perintah tahanan selama 2 tahun, manakala 21 individu dikenakan perintah pengawasan polis selama 2 tahun, manakala 10 lagi individu masih dalam tahanan riman poka. Kesemua suspek ditangkap terlibat dalam kegiatan Alung, dan dengan itu dengan mengiklankan dan mempromosikan pinjaman tanpa lesen serta melakukan pelbagai perbuatan khianat seperti simbah cat, khianat dengan api serta urutan jenayah, tuan. Selain pada kegiatan Alung, bagi mementas kegiatan gangster di negeri Johor bagi tempoh 3 tahun bermula 2018 hingga 2020, seramai 31 ahli kongsi gelap yang terdiri pada 26 lelaki India, 5 lelaki Cina berumur di antara 22 hingga 59 tahun telah ditangkap di bawah Akta Pencegahan Jenayah (POKA). Bagi tahun 2018, seramai 8 individu ditangkap. Tahun 2018, tuan-tuan 8, 2019 7, dan bagi tahun ini, tuan-tuan, meningkat tanggapan kita ke 16 suspek. Dan daripada jumlah itu, sampai 7 individu dikenakan tahanan, manakala 14 individu dikenakan perintah pengawasan. Polis Johor akan sentiasa memandang serius kes-kes berkaitan dengan Alung dan gangster kongsi gelap, tuan. Ini terbukti dengan tindakan telah diambil sepanjang tahun ini. Orang ramai diminta untuk terus membantu pihak polis dengan menyalurkan maklumat berkaitan Alung dan kongsi gelap, tuan. Itu ya, tuan-tuan, 2 isu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan. Pangkat, ada constable, ada lance corporal. Nanti saya bagi detail kan ya. Nolak ni bagi detail. Ini yang kita tangkap itu ni. 9 kan, campur seorang awam. Saya kongsikan kemudian. Tak apa, nanti yang perlu kita dedahkan, kita dedahkan. Ini ada masih dalam siasatan ini lagi. Bagi saya, nama tak penting. Yang penting tindakan yang kita ambil, tuan-tuan. Tuan-tuan, dah kalau kita dengar di lain-lain kontijen juga isu integriti ni yang paling banyak berlaku sekarang. Dan bagi saya pun kita tak perlu lagi nak berlindung-lindung. Tak betul kita ambil tindakan. Tak perlu lagi nak berlindung. Keadaan dah semakin serius, tuan-tuan. Sebab tu saya tidak akan bertolak ansur. Bukan saja anggota, pegawai pun saya akan ambil tindakan. Dah pun saya ambil tindakan. Kita jangan mengambil tindakan kepada anggota saja. Tuan-tuan lihat statistik yang saya bagi tadi, tuan-tuan, berapa ramai yang telah dibuang kerja. Kalau ikut statistik, tuan-tuan, Johor yang paling tinggi yang diambil tindakan bawah buang kerja, tuan-tuan. 40 apa tadi cakap? 46. Kalau ikut statistik, Johor yang paling banyak untuk tahun ini, tuan. Kita ada buang kerja. Bawah peraturan 37, tuan. Kita buang kerja. Itu yang ada masalah pun banyak lagi. Yang itu yang kita sedang pantau dan kita ambil tindakan. Jeep, tuan-tuan, di bawah ACP Eng, yang sebelah kanan saya ni, kita mengambil tindakan proaktif. Kita tak tunggu. Sebab tu sekarang banyak keluar. Kes-kes lama, tuan-tuan, kita pergi semak balik. Itu yang keluar banyak background individu-individu, anggota-anggota yang ada ikut jenayah sebagainya. Yang mungkin dulu kita terlepas pandang. Kita hanya menunggu komplain baru kita ambil tindakan. Ini tak. Bawah ACP Eng, tuan-tuan, proaktif. Kita pergi cari. Yang tak betul kita ambil tindakan. Tidaklah tolak ansur, tuan-tuan. Ada lagi soalan, tuan-tuan? Kalau tak ada, jumlah suruhan 100 lebih ada kat ni sekejap. 829. Okey. Ada satu, tuan-tuan, yang pegawai PVR yang dah rekod jenayah, kita dah ambil tindakan untuk tahan kerja tu. PVR. Kalau gangsterism ni semua tempat ada, semua di seat ada. Tu kebanyakan fokus pada JB lah.
Wilayah Iskandar, JB lagi mana? Keluang, Segamat, Keluang. Ada 3 kumpulan gangster India tuan, 360421 dan lagi 3 lagi gangster India, gangster Cina lah. Gi Hong San, Gi Lam Hock, Gi Lam Kok, Fong Hong San. Tak dengar apa? Pemutihan? Itu yang saya kata. Kalau mungkin sebelum ni tuan-tuan kita hanya menunggu komplain. Saya tak tuan-tuan, saya minta dengan pendekatan yang gunakan untuk proaktif. Kita jangan tunggu ada masalah baru kita nak buat urine test. Tu kita buat urine test secara random. Akan turun, jeep kita akan turun ke distrik, turun ke balai. Kita akan buat secara mengejut tuan-tuan. Yang itu kita dapat kesan banyak. Pelibatan pegawai dan anggota dalam kes dadah. Dadah ni straightforward. Kalau confirm positif tuan-tuan, yang kita akan buang. Peraturan 7 ni, PPA. Kita akan buang tu tuan-tuan. Tidak ada tolak ansur tuan-tuan. Banyak yang kes-kes yang kita dapat ni tuan-tuan. Yang ada sampai berapa belas kes pun ada kan? 18 kes tuan-tuan, bayangkan. Anggota ada 18 kes tertertib. Tapi tidak dibuang. So masih dibiarkan lagi. Dan ini yang saya kata ni. Mungkin ada penglibatan pegawai atasan yang tahu benda ni tapi tidak mengambil tindakan. Membiarkan benda ni tuan. Jadi barah. Sebab tu saya kata saya berpegang kepada accountability. Kalau OCPD tanggungjawab, OCPD itu berjawablah. Kita jangan biarkan benda ni terus berlaku tuan-tuan. Kita nak bersihkan. Tak timbul isu kita nak anaya orang dan sebagainya tuan. Kita dah bagi amaran, IGP pun dah bagi amaran, tak setahun lebih, tapi masih lagi ada. Sebab kita tidak ada penyeliaan, kita tidak ada pemantauan, dan kita tidak ada ketegasan untuk mengambil tindakan terhadap pegawai dan anggota kita. Itu yang kita berada dalam keadaan sebagaimana yang kita berada sekarang lah. Serius tuan. Okay tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum.